Teruskan type ah. Okay, sekejap. Saya ni dia. Okey, teruskan. Nyatakan satu ni apresiasi anda. Cuba tengok tu ah. Cepat rasa kasihan. Wah, baguslah. Saya suka kebebasan. Oh, senyum. Okey, terus lagi saya suka kucing. Sama. Saya pun suka kucing juga. Rumah saya ni dah ni kan. Kutik-kutik kucing sakit kan. Okay, penyayang gitu kan. Kebebasan, I am a sharp person. Wow, sharp ah. Oh, bagus ah. Bahaya ni ah. Oh, tak boleh nak concong ni. Saya selalu senyum. Saya nak lulus sains. Okay, good. Saya senyum. Oh, ya ke? Suka tersenyum lah. Senyum. Kerajinan. Cepat rasa kasihan. Saya suka cikgu. Yes, okay, good. Saya pun suka semua student saya. No problem. Saya minat Manchester United. Alamak. Boleh lah, okay lah. Awak minat Manchester ke minat Ronaldo? Okay, nilai positif ah. Jangan nilai negatif. Amanah, good. Manchester United positif lah kot. Okay. Kita ni ice breaking saja, kebebasan, cantik, wah gitu kan. Lagi apa lagi? Kita boleh melakukannya. Oh, you can do it, good. Kerajinan, amanah, good. Lagi? Ada lagi tak? I love sports. Oh, suka-sukan ah. Oh, suka-sukan apa? Saya pun suka sukan. Sekarang ni jarang main kan, sebab tu saya suka volleyball dengan badminton. Cantik, saya tak nak makan hati. Oh, jangan makan hati. Kena strong. Bertanggungjawab, good. Lagi? Sains. Okey, lagi Hafizuddin handsome. Hafizuddin sendiri type ke orang lain type tu? Kalau orang lain okey lah. Okey. Kerajinan. Okey. Apa lagi? Amanah, kebebasan. Okey, good. Ada lagi tak? Okey. Nice. Itu semua adalah nilai positif kamu. So, kita kena tahu nilai positif kita. Saya suka lukis dan warna. Oh, ya ke? Suka melukis ah. Oh. Okey, kita kena tahu kita punya nilai positif supaya kita boleh gunakan untuk kekuatan diri kita lah. Kita kena tahu nilai positif dan kita kena tahu juga kelemahan kita kan. Tapi saya tak nak kamu letak kelemahan kat sini. Malah ni saya nak nilai positif saja. Apa lagi? Cepat rasa kasihan. Okey, good. Kamel comel. Oi, dah. Okey, apa? Kita teruskan. Okey, good thank you. Jangan nilai positif kamu lah. Semua dapat tengok lah kan. Okey, kita teruskan. Okey, penting tu kena tahu nilai positif kita kan. Barulah kalau kita tak puji diri sendiri, siapa lagi betul tak? Kita kena puji dan kita kena kritik, tapi janganlah kritik kita terlalu mengkritik sehingga menenggelamkan sifat bagus kita kan. Okey, kita teruskan. Alright. Okey. So selanjutnya kita terima bab 1 mikroorganisma. Okey. Sekarang awak dengar dululah okey. Dengar dulu. 1.1 dunia mikroorganisma. Okey, dunia mikroorganisma. Apakah mikroorganisma? Kamu dah tahu kalau perkataan micro ataupun mikro, okey, micro atau mikro maknanya kecil. Kalau makro besar kan dulu kan ada tempat yang ni kan makro kan, sekarang dah tak ada kan. Makro tu besar, mikro kecil. Okey. Dunia mikroorganisma. Mikroorganisma ialah organisma seni yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Dia boleh dilihat dengan bantuan mikroskop saja. Okey, flora normal. Semua ni saya banyak ambil dari buku teks juga sebab soalan-soalan kan dia berkaitan dengan kita tengok buku teks lah, rujuk buku teks. So kamu memang kena baca buku teks lah. Okey, jawab soalan dalam tu semua Okey, flora normal. Apakah flora normal? Flora normal merupakan mikroorganisma yang ditemukan pada organisma termasuklah manusia dan haiwan dan tidak menyebabkan penyakit. Maknanya ini adalah mikroorganisma yang baiklah. Dia mikroorganisma. Kalau kata mikroorganisma bukannya banyak kuman saja, kita kata mikroorganisma kecil kuman kan. Ada juga mikroorganisma yang baik Okey. Dia namakan flora normal. Ini adalah contoh flora normal Contoh flora normal ada dekat bahagian atas salur pernafasan kita. Itu nama dia lah, okey. Staphylococcus sp, Streptococcus sp. Ini adalah flora normal yang baik lah, okey. Yang beri kebaikan kepada kita. Ada juga dekat kulit, nama dia Staphylococcus sp, Corynebacterium sp. Ini dekat kulit kita. Okey, dekat usus kecil pun ada, kan? Usus kecil pun ada. Okey, Escherichia coli,
Streptococcus sp, Lactobacillus sp. Ini semua adalah nama-nama dekat usus. Jadi kamu kalau boleh ingat at least satu, kena ingat lah kan. Contohnya macam kat kulit satu, dekat saluran pernafasan satu, kalau boleh ingat dua-dua tak apalah kan. Tapi ingat satu, okey dah tu. Okey. Lagi dekat uretra kita, dekat uretra kita, ada Corynebacterium sp, ada Staphylococcus sp. Cuba ingatlah kan. Cara macam mana ingat? Tulis lah. Tulis. Okey. Jangan hafal sangat, kira tulis. Apabila kita, sebab cara kamu belajar, kadang-kadang ramai pelajar dia suka baca saja. Baca saja tak cukup sebenarnya. Study melibatkan tulis juga. Sebab apabila kamu baca, dia masuk dalam fikiran kamu kan, dia terletak dekat sini kan, dia simpan dekat fikiran kamu, tapi kamu tak pernah keluarkan dia. Apabila kamu menduduki peperiksaan, kamu mula nak keluarkan dia, nak cari mana aku baca, dan rasa macam baca, memang kamu baca, tapi dah lupa sebab tak pernah keluarkan apa yang kamu telah baca. Jadi, satu cara belajar yang berkesan ialah, dulu pun cikgu saya cakap itu, saya buat alhamdulillah, kamu baca dan kamu tulis. Kamu baca dan tulis. Maknanya kamu baca, kamu simpan. Tulis tu kamu keluarkan balik apa yang kamu baca tu. InsyaAllah akan ingat. Jadi apabila datang peperiksaan, kamu dah biasa tulis, dia senanglah. Kan, kalau baca saja letak dalam ingatan, lepas tu apabila datang peperiksaan saja, baru nak keluarkan, jenuh nak cari. Kan? Mana pergilah, rasa macam apa? Lokokus lah, kali silap. Macam tu lah, kena tulis lah. Banyak subjek tu, boleh katakan semua subjek kamu buat macam tu lah. Cuba macam tu, untuk sains lah, untuk sejarah juga. Okay? Untuk sejarah, saya suka sains, saya suka sejarah juga. Saya buat macam tu, banyak insyaAllah boleh ingat. Baca dan tulis balik cerita tu. Okay, teruskan. Okay, apa kepentingan flora normal ni? Kepentingan flora normal kepada kesihatan manusia adalah seperti yang berikut. Flora normal, dia bersaing dengan patogen. Apakah maksud patogen? Patogen ialah mikroorganisma yang membawa penyakit kan. Untuk mendapatkan jadi, flora normal ni dia bersaing dengan patogen untuk mendapatkan nutrien dan menghalang pembentukan koloni patogen. Maknanya dia lawan dengan patogen tadi. Itu penting flora normal ni kan. Selain itu, flora normal terdiri daripada bakteria yang mensintesis vitamin B12 dengan vitamin K. Dia juga boleh menghasilkan vitamin B12 dan vitamin K. Maknanya bagus dia ni kan. Flora normal juga merangsang pertumbuhan tisu badan seperti tisu kolon, dan tisu di dalam salur pencernaan. Okay? Flora normal juga merangsang pembentukan antibodi. Jadi flora normal ni dia buat antibodi kita supaya melawan patogen dan penyakit jugalah. Okay? Selain daripada kita dapat antibodi daripada lain lah. Okay. Itu adalah flora normal. Itu mikroorganisma yang berguna kepada kita. Okay. Kamu tahu mikroorganisma ni pengelasan dia ada 5. Okay. Ada fungi ataupun fungi. Okay, ada alga, ada protozoa, ada bakteria, ada virus. Sekarang ni untuk penyakit coronavirus ni disebabkan oleh virus lah. Semua dah dapat 2 dos kan? Okay. Okay. Alhamdulillah, saya pun dah 2 dos lah. Okay, pengelasan mikroorganisma itu ada 5. Okay, ini gambar sajalah. Okay, virus, bakteria, protozoa, alga dengan kulat. Okay, cantik ya. Tapi benda ni maknanya diperbesarkan, dia kecil saja sebenarnya sebab dinamakan mikroorganisma. Okey, fungi atau kulat. Muko merupakan fungi mikroskopik, maknanya fungi yang kecil lah yang boleh lihat dengan mikroskop lah kan. Okey, muko. Okey, saiz fungi. Saiz dia macam mana? Fungi mempunyai saiz yang berbeza. Kita kata sedang cerita kulat lah kan. Maknanya dia kulat tu salah satu daripada fungi lah kan. Okey. Jadi fungi ni mempunyai saiz yang berbeza. Terdapat fungi makroskopik, makro, okey, makro yang besar seperti cendawan. Cendawan tu yang makroskopik yang dapat dilihat dengan mata kasar. Dan juga ada juga fungi mikroskopik yang kecil, mikro kecil seperti yeast dan mucor yang berukuran antara 10 orang panggil ni? It's not nano. Okay, yang kecil lagi ya. 10 mikrometer hingga 100 mikrometer. Okay, mikrometer. Kecil lah. Okay, mana mikro ni 0.0000, mana 0.501. Dia kecil sangat. Fungi atau fungi mikroskopik hanya dapat dilihat dengan bantuan mikroskop sajalah. Fungi seperti muko lazimnya wujud berkoloni atau berkumpulan. Okay. Okey, tengok tu.
Okey, itu yang kecil. Lepas tu yang atas roti tu pun dipanggil fungi juga kan. Yang kita kata roti berkulat lah kan. Itu fungi lah. Okey, bentuk fungi dia. Bentuk fungi unisel lah. Ada unisel, maksud unisel ialah satu sel saja. Fungi unisel seperti yeast berbentuk sfera kecil. Dan juga fungi multisel. Maknanya multisel tu ialah fungi yang terdiri daripada banyak sel. Unisel, satu, multisel banyak sel. Fungi multisel seperti mucorrhizae terdiri daripada sporangium yang berbentuk sfera dan hypha yang berbentuk berbenang. Okey. Kalau unisel ni atas tu, okey, saya tunjuk tu yang multisel tu, dia ada ada sfera, kat atas ni dia ada hypha, okey, yang berbentuk berbenang kat bawah tu. Tu multisel. Lagi. Okey, fungsi unisel ataupun fungi unisel. Contohnya yeast. Itu dia punya struktur asas yeast lah. Seperti yang kamu tahu, dia nampak dia ada cytoplasma, dinding sel. Jadi kalau ada dinding sel tu kita kata sel haiwan lah kan. Sel tumbuhan lah kan. Sel haiwan dia tak ada kan. Okay, sel tumbuhan. Ada membran sel, ada nukleus, ada vakuole, ada granuloglycogen. Itu adalah struktur yeast lah. Dan fungi multisel, mucor, dia ada spora. Dia ada spora kat atas ni. Okay. Dia ada sporangium. Dalam sporangium tu ada spora di mana dia membiakkan kat bawah bentuk berbenang ni hypha. Jadi mucor ni contohnya ada dekat roti. Fungi multisel tu mucor. Contohnya ada dekat roti tu lah. Okey, teruskan lagi. Okey, nutrisi fungi. Nutrisi tu maknanya macam mana fungi ni mendapatkan makanan. Sesetengah fungi merupakan saprofit. Apa maksud saprofit? Saprofit dia memperolehi nutrien ataupun dia memperolehi makanan daripada organisma yang telah mati. Okey, saprofit adalah dia memperolehi makanan daripada organisma yang telah mati dan reput. Manakala sesetengah fungi dia parasit. Jika tadi saprofit dia dapatkan makanan melalui organisma yang telah mati atau reput, ada juga fungi parasit. Dia dapat makanan daripada perumahnya. Okay. Jadi fungi ni ada saprofit, ada parasit. Kena tengoklah, kena fahamlah apa perbezaan saprofit dengan parasit. Jangan silap. Saprofit dapat nutrien daripada organisma yang mati. Parasit tu yang jahat sikit, dia dapat nutrien daripada perumah dia. Perumah tu hidup lagi. Macam tu. Habitat fungi ataupun tempat dia tinggal ataupun tempat dia hidup. Habitat mikroorganisma lazimnya dihubung kaitkan dengan nutrisi mikroorganisma. Okey. Jadi di mana dia duduk tu selalunya tempat dia duduk tu adalah tempat dia mendapatkan makanan kan. Jadi oleh itu fungi biasanya hidup di tempat yang mempunyai bahan reput yang banyak, tinja. Tinja ni macam najis lah, kulit haiwan dan makanan. Fungi juga sesuai tumbuh di sekitaran yang gelap dan lembap. Okey. Fungi dia suka duduk tempat-tempat yang sejuk kan, yang gelap lembat. Okey, cara pembiakan fungi. Cuba tengok. Fungi unisel seperti yeast, dia membiak secara aseks melalui pertunasan. Dia bertunas. Cuba tengok gambar rajah tu. Yeast dia bertunas. Jadi yeast membiak secara pertunasan. Jadi fungi multisel pula, seperti mucor tadi yang atas roti tu, dia membiak secara aseks melalui pembentukan spora atau membiak secara seks melalui konjugasi. Okey. Jadi yang yeast tadi dia membiak secara aseks melalui pertunasan. Kalau fungi multisel seperti mucor tadi, dia ada dua cara. Satu melalui spora, satu lagi dia membiak secara seks, dinamakan konjugasi. Okey, cara pembiakan fungi. Spora merupakan sel mikroskopik yang dibebaskan oleh sporangium. Kalau kamu tengok gambar rajah kat atas ni, ada sporangium. Dalam tu dia ada spora. Apabila spora yang sangat halus dan ringan dibawa oleh angin ke persekitaran yang sesuai, spora tersebut akan bercambah tanpa persenyawaan. Jadi dibawa oleh angin, dia terus bercambah lah. Okay. Dalam proses konjugasi pula, pertemuan hypha berlaku. Gamet dihasilkan dan persenyawaan gamet menghasilkan mucor yang baru. Itu proses konjugasi. Okay, itulah cara pembiakan fungi lah. Okey. Sekarang kita tengok. Kalau kamu ada buku teks lah, kalau tak ada tak apa. Dalam buku teks muka surat 6, dia ada cabaran minda tau. Soalan dia macam ni. Mucor merupakan fungi mikroskopik. Fungi yang kecil lah, mucor yang atas roti tu kan. Jadi soalan dia, mengapakah mucor pada roti dapat dilihat dengan mata kasar?
Ini soalan, ada tak yang nak bagi jawapan? Salah tak apa, nak bagi feedback lah. Muka tu dia fungi mikroskopik. Kenapa muka pada roti dapat dilihat dengan mata kasar? Sebab kamu tahu fungi mikroskopik ialah kecil. Dia boleh dilihat dengan mikroskop saja. Tapi kenapa muka pada roti boleh dilihat dengan mata kasar? Kalau kamu, siapa boleh jawab? Try. Sebab nampak. Sebab nampak. Okay, good. Lagi? Orang lain? Zarah jawab, sebab nampak. Lagi orang lain? Kalau malu nak cakap pun, type saja tak apa. Type dekat ni pun tak apa. Kalau boleh cakap, tak apa. Lagi. Senang kan? Sebab kulat. Kenapa dia boleh dilihat? Sebab dia kulat. Ya. Yeah. Okay, lagi. Sebab dia membiak secara meluas. Maknanya dia membiak secara luas. Jadi kita boleh nampak lah. Okay, lagi? Saya nak jawapan lagi. Good. Type pun tak apa. Cakap lagi elok lah. Pada permukaan roti. Sebab dia multi-cell. Jadi dia terdiri pada banyak sel. Jadi boleh nampak lah. Okay. Lagi? Ada lagi? Siapa nak cakap lagi? Okay. Yeah? Okay, good. Okay, kita tengok jawapan sebenar. Yang kata kita boleh nampak tu sebab apa? Sebab dia banyak sebenarnya kan? Betul lah antara jawapan yang diberikan. Okay, cuba tengok. Muka pada roti yang dapat dilihat dengan mata kasar merupakan koloni muka yang terdiri daripada bilangan muka yang besar. Maknanya bilangan dia banyak. Banyak sangat. Apabila banyak sangat, walaupun dia kecil, apabila dia banyak-banyak sangat, dia boleh nampak. Jadi maknanya, roti yang ditumbuhi, yang berkulat tadi tu, muka dia sangat banyak. So jangan cuba makan lah. Sebab kalau makan boleh dapat ni kan. Dapat keracunan makanan, sakit perut apa semua kan. Itu jawapan dia lah. Kerana dia koloni yang besar. Okay, walaupun dia mikroskopik tapi boleh tengok sebab dia terlampau banyak. Koloni dia terlampau besar. Okay, jawapan kamu tadi betul lah. Okay, teruskan lagi ya. Yang kedua, kita ada 5 tadi. Okay, tadi kita dah ceritakan tentang fungi. Yang kedua, alga. Warna hijau. Okay, nutrisi alga. Macam mana alga ni dia makan, dia cari makanan ataupun dia mendapatkan makanan. Kebanyakan alga dia warna hijau. Jadi kalau kamu tahu dia apa dia warna hijau, okay, disebabkan oleh kehadiran klorofil dalam selnya. Hijau, klorofil, kita terus kaitkan dengan fotosintesis kan. Perkara ini turut membezakan alga mikroskopik daripada mikroorganisma lain. Klorofil membolehkan alga menghasilkan makanannya sendiri melalui fotosintesis. Jadi, alga ni dia warna hijau, dia ada klorofil, dia boleh buat makanan sendiri melalui fotosintesis lah. Okey, habitat alga, dekat mana dia tinggal? Habitat alga ialah air tawar, air masin, tanah lembap dan kulit pokok yang terdedah kepada cahaya matahari. Kenapa kena terdedah kepada cahaya matahari? Sebab untuk buat makanan sendiri, dia kena ada klorofil dan dia juga kena ada cahaya matahari kan untuk buat makanan sendiri. Jadi, itu sebab dia kena terdedah. Kalau tak terdedah, dia boleh matilah alga ni. Okey, cara pembiakan alga macam mana? Alga seperti Chlamydomonas, Chlamydomonas sp dapat membiak secara aseks melalui belahan dia-dua. Dia belah dia-dua dan juga Chlamydomonas tadi dia dapat membiak juga secara seks melalui konjugasi juga. Jadi alga ni contoh dia ada dua lah kan, selalu yang kamu kena ingat Chlamydomonas sp, satu lagi Spirogyra, ataupun Spirogyra. Alga seperti Spirogyra sp pula membiak secara seks melalui konjugasi. Kena ingatlah cara membiakan dia. Cuba tengok pembiakan aseks dan seks dalam Chlamydomonas sp. Jadi pembiakan secara aseks tu macam mana? Dia belah dua, dia ni kan. Tengok dia belah ni. Dia belah-belah macam tu. Sini secara aseks lah. Dan dia jadi banyak lah. Mitosis ni maknanya dia membelah dan dia jadi banyak lah. Dia belah dua jadi banyak. Dan yang ini pula pembiakan secara seks. Maknanya ini secara konjugasi. Dia bergabung macam tu dan dia membentuk zygote dan seterusnya menjadi sel-sel baru lah. Ini cara membiak aseks dan seks dalam Chlamydomonas. Maknanya Chlamydomonas inilah bentuk dia. Chlamydomonas. Spirogyra dia macam panjang kan. Chlamydomonas macam bulat. Lepas tu ada dia punya, ni dia ni. Saiz alga. Alga ni ada saiz yang berbeza-beza. Bukan setakat kecil Terdapat, silap tu. Terdapat alga makroskopik. Ada alga yang makroskopik yang besar seperti alga laut. Dalam laut kan ada hijau tu alga tu. Alga dalam laut tu yang dapat dilihat dengan mata kasar. Dan juga ada juga alga mikroskopik yang kecil seperti Chlamydomonas sp dan Spirogyra sp
yang berukuran antara 1 mikrometer hingga beberapa ratus mikrometer. Jadi saiz alga ni ada yang besar, ada yang kecil. Jadi yang besar tu kamu tahulah alga laut, dan yang kecil tu contoh Chlamydomonas sp dengan Spirogyra. Yang sangat kecil lah, yang tak boleh tengok dengan mata kasar. Okey, bentuk atau struktur asas. Okay, kamu sit back, relax, dengar dulu. Saya ulang saja supaya kita ingatlah. Alga unisel seperti Chlamydomonas sp dan alga multisel. Jadi Chlamydomonas ni dia unisel, Spirogyra dia multisel dan alga multisel seperti Spirogyra mempunyai kloroplas yang mengandungi klorofil. Jadi mereka ni dikategorikan sebagai sel tumbuhan lah kan. Dia ada kloroplas yang mengandungi klorofil. Sebab mereka tumbuhan lah. Itu sebab boleh buat makanan sendiri kan. Okey. Cuba tengok pula. Muka surat 9 buku teks juga. Ini cabaran minda. Ini saya nak kamu jawab ni. Mengapakah alga tidak dapat ditemukan di dasar laut dalam? Saya ulangi, mengapakah alga tidak dapat ditemukan di dasar laut dalam? Okey, saya akan letak ni dekat alamat ni, dekat chat kita. Okey, kamu cuba masuk dan cuba jawab. Okey, kamu cuba masuk dan cuba jawab. Try masuk dan cuba jawab. Saya ulangi ya. Saya tunjuk sekejap lagi sekejap. Saya cuba tengok sekejap. Okey. Okey, sekejap. Terus jawab. Tu atas jawapan kamu tu. Mengapakah alga tidak dapat ditemukan di dasar laut dalam? Sekarang 3 orang jawab. Jawab lagi ya? Boleh jawab lagi? Ada yang jawab kerana sinaran cahaya matahari tidak dapat menembusi ke dalam peringkat laut yang paling dalam. Very good. Kerana tiada matahari untuk jalankan fotosintesis. Okay. Tak dapat buat proses fotosintesis. Okay. Kerana tiada kehadiran cahaya matahari. Okay, sama. Empat-empat ni boleh katakan sama lah. Tiada cahaya matahari di dasar laut dalam, jadi tidak dapat menjalankan fotosintesis kerana suhu yang tinggi. Okay, lagi? Kepala yang silakan. Teruskan lagi. Baru 1, 2, 3, 4, 5, 6. Teruskan. Okey, lagi? Ada lagi tak jawapan lain? Boleh masuk kan? Kerana alga merupakan habitat di air tawar, bukan air dalam. Okey, kerana kesan ekologi dan pencerobohan alga marine. Kenapakah alga tak dapat ditemukan di dasar laut dalam? Tapi alga dia ada dekat laut kan, tapi dia bukan laut dalam. Dia alga kamu boleh tengok dekat laut yang tak dalam lah. Kalau laut dalam sangat dia tak ada. Okey, lagi kerana dasar laut terlalu gelap. Gitu kan. Dasar laut kita pun tak tahu apa ada dalamnya kerana suhu yang tinggi. Okey. Alright. Okay, good. Okay, tak apa. Good jawapan kamu Kita tengok. Alright. Kita tengok. Ada jawapan betul tu. Memang ada jawapan kamu yang betul sebenarnya. Okay. Now kita tengok jawapan dia lah. Okay, jawapan dia. Ada jawapan tadi banyak betul sebenarnya tadi Okey, dasar laut dalam merupakan tempat yang gelap oleh sebab ketiadaan cahaya, alga tidak dapat membuat makanan sendiri melalui fotosintesis di dasar laut dalam. Jadi, dekat laut dalam tu cahaya matahari macam kamu jawab tadi lah kan? Banyak yang betul tadi. Cahaya matahari tak sampai. Jadi, alga ni kan untuk dia hidup, dia perlu buat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Kalau tak ada cahaya matahari, tak bolehlah buat makanan sendiri. Jadi, itu sebablah. Okey. Teruskan lagi. Good. Ini semua soalan dekat buku teks saya ambil Okey, yang ketiga protozoa. Cantik je kan? Kalau dibesarkan.
Okey, saiz protozoa. Okey, thank you tadi yang jawab. Okey, kebanyakan protozoa merupakan mikroorganisma unisel ataupun satu sel yang berukuran antara 5 mikrometer sehingga 250 mikrometer. Oh, jadi kecil dan dapat dilihat melalui mikroskop cahaya kuasa rendah. Kena tengok mikroskop cahaya kuasa rendah. Protozoa lazimnya wujud secara berkoloni. Jadi protozoa ni selalunya berkoloni, maknanya secara berkumpulan lah. Okey, secara berkumpulan lah. Alright. Bentuk protozoa. Protozoa mempunyai pelbagai bentuk. Okey. Contohnya Paramecium sp berbentuk seperti bentuk selipar. Tengok tu. Ni Paramecium ni dibesarkan seperti bentuk selipar. Lepas tu dia ada macam hairy bulu-bulu sini kan. Bentuk selipar dan mempunyai struktur seperti mikronukleus. Okey. Makronukleus, sitoplasma, vakuol makanan, vakuol mengecut, membran sel dan rambut halus yang dikenali sebagai silia. Jadi bentuk protozoa, jangan silap jangan bertukar-tukar lah kan. Tadi Spirogyra dengan Chlamydomonas kan. Sekarang itu contoh alga. Ini contoh protozoa, contohnya Paramecium. Bentuk dia macam selipar, lepas tu kat tepi-tepi dia ni dia ada rambut halus. Nama rambut ni silia. Okey. Silia. Ini struktur asas Paramecium sp. Ini pun dalam buku teks boleh ada. Dia ada sitoplasma, rambut halus ni silia. Dia ada membran sel, dia ada makronukleus, dia ada vakuol makanan, ada mikronukleus dan ada vakuol mengecut. Hebat kan? Okey, ini pula bentuk protozoa, contoh ameba. Jangan kamu cakap amoeba, macam pelik kan? Ameba. Ameba sp tidak mempunyai bentuk yang tetap. Bentuknya berubah-ubah semasa bergerak. Ameba sp mempunyai struktur seperti nukleus, sitoplasma, vakuol makanan, vakuol mengecut dan membran sel. Ini jika tadi ini bentuk protozoa Paramecium, ini bentuk ameba. Dia tak ada bentuk tetap. Dia berubah-ubah. Ini contoh struktur asas dia lah. Okey. Sama juga tadi, dia ada vakuol makanan, dia ada vakuol mengecut, dia ada sitoplasma, nukleus dengan membran sel. Inilah struktur asas ameba sp. Ameba. Okey, nutrisi. Bagaimana mereka ni mendapatkan nutrisi? Protozoa mengamalkan nutrisi yang pelbagai jenis. Terdapat protozoa yang dapat menjalankan fotosintesis seperti Euglena. Ada juga protozoa dia boleh jalankan tadi alga kan. Sekarang protozoa ada juga boleh menjalankan fotosintesis. Contohnya Euglena sp nama dia. Dan ada yang bersifat parasit juga. Ada yang bersifat parasit juga. Okey. Bukan setakat fungi tadi kan, parasit kan. Ada juga protozoa bersifat parasit. Contohnya Plasmodium sp. Ameba sp mendapatkan nutrien melalui fagositosis. Ameba menggunakan unjuran sitoplasma yang dikenali sebagai pseudopodium atau kaki palsu. Ini ameba untuk bergerak dan mengepung makanan dia semasa fagositosis. Maknanya dia kepung makanan. Itulah maksudnya fagositosis. Dia menggunakan kaki palsu tadi, okey, iaitu pseudopodium. Okey, dia bergerak, dia kepung makanan. Proses tu dia makan fagositosis lah. Ini contoh fagositosis dalam ameba. Tengok. Ameba bergerak ke arah makanan. Ni kaki palsu lah. Okey, pseudopodium ni ataupun dikenali sebagai kaki palsu. Dia akan mengelilingi makanan tu. Dia akan memerangkap makanan dan makanan dalam vakuol makanan terbentuk dan makanan dicernakan dan nutrien diserap. Okey, itu cara ameba nutrisi dia, cara dia makan lah. Okey, cara pembiakan protozoa. Kita kena tengok satu-satu 5 mikroorganisma tadi. Okey, cara pembiakan protozoa belahan kedua bermula dengan pembahagian nukleus diikuti dengan pembahagian sitoplasma. Dia bagi nukleus, lepas tu dia bagi sitoplasma. Paramecium dengan ameba membiak secara aseks melalui belahan kedua. Jadi Paramecium dengan ameba ni dua-duanya membiak secara aseks. Dua-duanya menjalankan belahan kedua. Senang nak ingatlah. Sel induk sel induk bukan sel induk sel induk membahagi dua untuk membentuk dua sel anak yang mempunyai bahan genetik yang serupa dengan sel induk. Okey. Jadi anak yang dihasilkan tu disama dengan sel induk lah. Okey, cara pembiakan dia contohnya itulah. Okey, ya. Okey, Paramecium membiak juga selain daripada belahan kedua tadi,
Paramecium juga membiak secara seks melalui konjugasi tadi juga. Okey. Dua paramecium bertaup. Mana bertaup ni dia bersatulah, okey, dan pertukaran bahan genetik berlaku. Ini contohlah. Ini pun dalam buku teks juga ada. Okey, dia bertaup, lepas tu pertukaran genetik berlaku dan jadilah 4 sel anak. Itulah cara mereka membiak paramecium tadi. Selain daripada dia membiak secara belahanda dua, dia juga membiak secara seks melalui konjugasi juga. Okey. Habitat protozoa, dekat mana boleh jumpa protozoa ni? Habitat paramecium ialah air tawar. Habitat paramecium yang bentuk selipar tadi tu ialah air tawar. Sementara habitat ameba pula termasuklah tanah yang lembap, air tawar, air laut dan perumah. Ameba ni boleh dapat banyak tempat lah. Paramecium dekat air tawar je. Ameba ni dekat tanah lembap, air tawar, air laut dengan perumah. Ini ameba. Kemudian bakteria. Okey, seterusnya bakteria lah. Kita nak satu ini ulang-ulang untuk ulang lah supaya kamu dah baca, supaya kamu ingat. Oh, okey boleh ingatlah. Okey. Kalau orang terangkan dia senang ingat kan daripada kita baca sendiri kan. Saiz bakteria. Bakteria merupakan mikroorganisma unisel. Bakteria juga sejenis mikroorganisma satu sel saja yang berukuran antara 0.2 mikrometer sehingga 10 mikrometer. Bakteria juga dapat dilihat melalui mikroskop cahaya kuasa tinggi. Okey. Nak tengok bakteria kena guna mikroskop cahaya kuasa tinggi. Okey, bentuk bakteria. Penamaan dan pengkelasan bakteria adalah berdasarkan bentuk asas bakteria. Maknanya untuk kita kelaskan ataupun untuk kita buat grup, kita grupkan dia kan, kita kelaskan bakteria ni dia berdasarkan bentuk dia. Okey? Bentuk asas bakteria. Satu, bentuk dia spera ataupun dipanggil coccus. Atau lagi bentuk dia pilin, okey, bentuk spera atau coccus, atau lagi bentuk pilin ataupun spirillum, ataupun bentuk rod ataupun dipanggil bacillus, dan bentuk koma ataupun dipanggil vibrio. Jadi kena ingatlah, bakteria dikelaskan berdasarkan bentuk dia yang ada 4 bentuk ada 4 bentuk bakteria tu. Spera, pilin, rod dan koma. Okey, contoh apa? Itulah gambar rajah dia. Ini bentuk coccus. Bentuk coccus bentuk bulat lah kan, sfera kan. Ini spirillum, ini bacillus dan ini bentuk vibrio. Kalau lupa kita tengok balik. Coccus, sfera, spirillum tu pilin. Pusing-pusing kan. Rod tu panjang, bacillus. Vibrio tu koma. Okey. Okey. Itu bakteria. Struktur asas bakteria. Struktur bakteria, kebanyakan bakteria mempunyai dinding sel yang teguh yang memberikan bentuk dan sokongan kepada bakteria. Dinding sel bakteria tidak dibina daripada selulosa tetapi dibina daripada asid amino dan polisakarida. Jadi dinding sel bakteria ni lain daripada dinding sel mikroorganisma lain. Jika dinding sel mikroorganisma lain dibina daripada selulosa, dinding sel bakteria dibina daripada asid amino dan polisakarida. Ingat bakteria ni special sikit kan. Dahlah dia dikelaskan melalui bentuk-bentuk dia kan. Okey, struktur asas bakteria. Cuba tengok struktur asas bakteria. Ada dinding sel, membran sel, bahan genetik kat dalam, ada sitoplasma. Tengok, ini 1 mikrometer saja. Ini kecil saja. Berapa kali dibesarkan. Ada macam ekor, nama dia flagellum, ada bintik glycogen dengan ada kapsul. Ini contoh struktur asas bakteria lah. Okey, struktur asas bakteria. Sesetengah bakteria mempunyai kapsul. Dia ada kapsul dia ada kapsul ni. Ni saya tunjuk ni kan, dia ada kapsul sini. Apa guna kapsul tu? Kapsul yang melindungi dinding sel. Sesetengah bakteria pula mempunyai struktur rambut halus. Ada rambut halus. Okey. Banyak ada rambut. Tadi pun ada rambut kan? Yang berbentuk selipar tu kan, paramecium tu. Okey, struktur rambut halus yang dikenali sebagai pili yang membolehkan bakteria melekat pada permukaan tertentu. Jadi struktur rambut halus yang dikenali sebagai pili, nama pili ni, rambut dia tu dia namakan sebagai pili, dia membolehkan bakteria melekat pada permukaan tertentu. Sesetengah bakteria juga mempunyai struktur seperti ekor yang dikenali sebagai flagellum untuk membantu pergerakannya. Jadi macam ekor tu, nama dia flagellum untuk membantu dia bergerak lah. Nutrisi, macam mana dia makan. Bakteria mendapatkan makanan melalui berbagai cara. Dia kan special sikit kan. Bakteria yang mempunyai klorofil menghasilkan makanannya sendiri. Yang ada klorofil pun ada, dia hasilkan makanan sendiri. Sesetengah bakteria bersifat parasit. Ada bersifat parasit yang mendapatkan nutrien daripada perumah. Terdapat juga bakteria saprofit. Dia dapatkan nutrien daripada organisma yang telah mati ataupun yang reput tadi kan. Itu cara dapatkan tu kan. Ada 3 cara. Ada yang
Ada yang menghasilkan makanan sendiri, ada yang bersifat parasit, ada yang bersifat saprofit. Habitat bakteria dekat mana boleh jumpa? Bakteria dapat ditemukan dalam udara, dalam air, dalam tanah dan kesemua organisma dan bahan yang bereput. Organisma yang mati, yang reput, bakteria mesti ada kat situ. Selain daripada tu, ada dekat udara, air, tanah. Okey. Cara pembiakan dia, bakteria membiak secara aseks iaitu melalui belahan dua dan juga membiak secara seks melalui konjugasi. Bakteria juga membiak secara dua cara lah, satu aseks iaitu belahan dua dan satu lagi secara seks melalui konjugasi. Macam tadi jugalah, belahan dua macam tadi jugalah. Kan, sel induk dia pembagian bahan genetik, dia belah dua, dia bagi sitoplasma jadi sel anak dua lah. Ini pembiakan secara seks iaitu konjugasi macam tadi juga kan. Okey. Pembentukan tiub konjugasi, okey. Dia ada pembentukan tiub, lepas tu pertemuan antara dua sel, lepas tu pemindahan bahan genetik berlaku apabila sebahagian plasmid didermakan sel anak dengan kandungan genetik yang sama, okey. Ini adalah proses pembiakan bakteria secara seks lah, okey, melalui konjugasi. Okey, ini juga kamu tengok ada buku teks pun ada. Okey, konjugasi bakteria. Plasmid merupakan gelang kromosom kecil yang mampu bereplikasi secara bebas dan bertanggungjawab untuk memindahkan bahan genetik semasa konjugasi bakteria berlaku. Okey. Ciri istimewa. Saya kata tadi kan bakteria istimewa kan. Ciri istimewa apa? Ciri istimewa dia. Bakteria seperti Bacillus anthracis membentuk endospora. Okey, supaya dapat bertahan dalam persekitaran yang ekstrim. Okey, contoh bakteria yang macam tahan lama ni, Bacillus anthracis ni, dia membentuk endospora supaya dapat bertahan dalam persekitaran yang ekstrim seperti kawasan yang terlalu panas ataupun terlalu sejuk, kawasan kemarau ataupun kekurangan makanan. Itu antara ciri istimewa lah kan. Lagi, endospora tu apa? Tadi kan endospora. Endospora ialah spora yang membentuk di dalam sel bakteria dan mempunyai permukaan perlindungan yang kuat. Permukaan perlindungan endospora ini akan pecah apabila kawasan persekitaran endospora sesuai untuk pertumbuhan dan seterusnya bercambah untuk membentuk bakteria baru. Maksudnya endospora ni dia mempunyai permukaan yang kuat. Jadi apabila dia jumpa kawasan yang sesuai untuk dia tumbuh, dia akan pecah, seterusnya dia bercambah dan membentuk bakteria baru. Itulah endospora yang ada pada ciri istimewa bakteria lah. Itu endospora ni. Okey, Rajah 1.16 ni pun ada buku teks juga. Tengok dia ada permukaan perlindungan ni kuat ni. Ni kuat. Okey, jadi apabila dia jumpa tempat yang dia rasa boleh dia membiak, dia akan pecah dan dia akan membiak lah. Ini adalah endospora Bacillus anthracis. Bacillus anthracis itu sejenis nama bakteria lah kan. Okey, tengok muka surat 12 buku teks cabaran minda juga. Apakah bentuk bakteria yang dikenali sebagai Diplococcus? Apakah bentuk bakteria yang dikenali sebagai Diplococcus? Siapa jawab? Jawab je yang ni. Type pun tak apa. Apa bentuk dia yang dikenali sebagai Diplococcus? Nak type dekat chat pun tak apa, nak cakap pun tak apa. Anybody? Apakah bentuk bakteria yang dikenali sebagai Diplococcus? Bentuk apa dia? Tengok jawapan dia. Bentuk sfera. Diplococcus tu bentuk sfera lah. Okey. Sekarang virus. Kita habis kena. Okey, size virus. Virus merupakan last lah. Kita dah tengok kan. Okey, virus merupakan mikroorganisma yang paling seni. Makna paling seni ialah virus ni mikroorganisma yang paling kecil. Kan? Tak nampak, paling kecil. Semua tak nampak kan, tapi virus adalah yang paling kecil. Saiz dia kurang daripada 0.5 mikrometer. Tak sampai 1 mikrometer pun, 0.5, separuh saja. Jadi dia lebih kecil daripada bakteria tadi kan. Virus hanya dapat dilihat melalui mikroskop elektron. Itu sebablah macam coronavirus ni bahaya kan. Tak dapat dilihat. Okey, saiz dia paling kecil. Okey, bentuk virus. Tengok, nampak cantik kan. Tapi jangan main-main ya. Nampak je cantik. Cantik tapi bahaya kan. Tengok, virus yang berlainan jenis mempunyai bentuk yang berbeza. Bentuk sfera ada, helix ada, polyhedral ada, bentuk dan juga bentuk kompleks iaitu gabungan antara helix dengan polyhedral. Cuba tengok. Ini contoh-contoh virus lah. Virus HIV yang menyebabkan penyakit AIDS kan.
hepatitis, ni Ebola, ke adenovirus, influenza, rabies, kan, penyakit anjing gila, bacteriophage, okey, ni. Okay, papillomavirus, rotavirus, herpes virus. Nampak cantik kan, tapi virus bahaya kan. Itu contoh-contoh virus lah. Bentuk dia ada berbagai bentuk lah. Okay. Ni satu virus yang sekarang lah. Okay. Itu coronavirus kan. Dia lebih kurang tengok ada lebih kurang macam HIV sikit, macam influenza sikit, macam rotavirus sikit kan. Dia macam bentuk macam tu. Coronavirus yang paling bahaya sekarang lah. Okey, cuba tengok bentuk virus. Bentuk sfera. Sfera ni macam bulat lah. Contohnya, virus influenza. Ini contoh bentuk bulat. Bentuk helix. Helix ni maknanya macam pusing-pusing kan. Helix. Okey. Contoh dia, virus mosaic. Nama virus mosaic. Ataupun bentuk polyhedral. Contoh dia, ni. Dia ada lepasan protein. Contohnya adenovirus. Ini bentuk polyhedral. Ini kena ingat bentuk virus. Sfera, helix, polyhedral. Satu lagi bentuk kompleks. Kompleks ni dia gabungan dua bentuk. Contohnya bacteriophage ni. Contohnya dia adalah gabungan bentuk helix. Bentuk helix tadi. Okay, gabungan bentuk helix dengan polyhedral. Dia gabung dua tu, jadilah bentuk kompleks. Contohnya bacteriophage tadi. Tengok dah macam alien dah kan. Tengok nampak cantik tapi takut kan. Okay, ini virus. Bentuk ada 4. Okay, struktur asas virus. Ingatlah, virus terdiri daripada berbenang asid nukleik. Okey, virus ni terdiri daripada berbenang asid deoksiribonukleik ataupun DNA. Okey, nama dia susah sebut kan, deoksiribonukleik ataupun DNA lah. Kalau tulis DNA pun betul lah. Okey, berbenang asid DNA atau asid ribonukleik RNA yang dilindungi oleh lapisan protein. Okey. Lapisan protein ini dikenali sebagai kapsid. Kapsid ni dia melindungi ni. Inilah berbenang DNA tadi. Lapisan protein ini dikenali sebagai kapsid yang menentukan bentuk virus. Ciri khas virus. Okey. Berbeza daripada organisma lain, virus tidak mempunyai ciri hidup di luar perumah. Virus ni dia tidak hidup di luar perumah kerana tidak menjalankan respirasi, pertumbuhan dan tidak bergerak balas terhadap rangsangan. Virus hanya membiak dengan cara menjangkiti sel perumahnya. Dia kena ada tempat dia tinggal. Sel perumah dia kena ada. Contoh perumah tu bakteria, haiwan dan tumbuhan. Termasuk manusia lah kan. Itu kita sebagai perumah lah. Rajah menunjukkan urutan proses pembiakan bacteriophage dengan menjangkiti bakteria iaitu sel perumahnya. Ini adalah contoh kita tengok apa? Tengok contoh bacteriophage ni dia menjangkiti bakteria. Diserang bakteria ni. Jadi bakteria ni perumah lah. Tengok, virus melekatkan diri pada permukaan sel perumah seperti sel bakteria. Dia pergi melekat kat situ. Lepas tu, virus menyuntik bahan DNA dia ke dalam sel bakteria. Dia suntik ke dalam sel bakteria. Okey, lepas tu ketiga, bahan genetik virus tadi mengambil alih kawalan sel bakteria sambil membahagi dan menggunakan bahan dalam sel bakteria untuk membina lapisan protein atau kapsid. Dia pergi situ, dia suntik bahan DNA dia dan dia nak jadi yang dia punya lah kan. Bilangan virus baharu yang dihasilkan dalam sel bakteria bertambah. Dia terus jadi. Lepas tu, virus baharu memecahkan sel bakteria. Dia pecahkan sel bakteria dan membebaskan diri untuk menyerang sel bakteria yang lain. Okey, dia pecah. Lepas tu, dia pun serang sel bakteria yang lain. Inilah contoh cara pembiakan virus. Okey, contoh ni virus bacteriophage lah di dalam sel bakteria. Okey. Muka surat 16 buku teks cabaran minda juga. Kita kena jawab kan, kena tahu semua kan. Semasa berlakunya wabak kolera, air yang digunakan untuk mencuci tangan lazimnya air yang sudah dimasak. Mengapa? Kenapa air sudah dimasak? Semasa berlakunya wabak kolera. Kolera ni tahun lah, tahun. Kenapa kita guna air yang sudah dimasak? Okey, jawapan dia, tengok jawapan lah kan. Air dimasak, kita kata matikan kuman kan. Senang cerita kan. Tapi sebenarnya ini jawapan secara saintifik lah. Air dimasak untuk memastikan semua mikroorganisma termasuk bakteria Vibrio cholerae. Nama bakteria tu, bakteria Vibrio cholerae
cholerae. Nama susah macam Spanish pula. Bakteria Vibrio cholerae yang menyebabkan bakteria kolera, penyakit kolera dibunuh. Saya ulangi, air dimasak supaya memastikan mikroorganisma termasuk bakteria Vibrio cholerae tadi, iaitu bakteria yang menyebabkan penyakit kolera ataupun penyakit taun tadi dibunuhlah disebabkan masak air. Okey. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Ini faktor dia yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Okey, sekejap. Okey, sekejap. Okey, faktor dia ada 5 lah. Kelembapan, cahaya, suhu, nilai pH dengan nutrien. Kita tengok. Maknanya untuk tumbuh kena ada faktor-faktor ni. Lepas ni ada soalan. Kamu buat soalan. Dengar saja pun tak lagi ni pula kan. Macam ada soalan. Okey, faktor 1 kelembapan. Keadaan yang lembap sesuai untuk pertumbuhan dan pembiakan mikroorganisma. Jadi mikroorganisma ni nak membiak, dia kena ada kawasan yang lembap. Persekitaran yang kering menyebabkan mikroorganisma tak kurang aktif dan merencatkan pertumbuhan dia. Jadi ingat, dia memerlukan mikroorganisma nak membiak memerlukan kelembapan. Cahaya. Apa maksudnya? Mikroorganisma seperti alga tadi mempunyai klorofil yang memerlukan cahaya untuk menjalankan fotosintesis. Mikroorganisma seperti kulat dan bakteria pula dia tumbuh dengan lebih baik dalam keadaan gelap. Maknanya kulat dengan bakteria dia suka cepat gelap. Tapi kalau alga tadi dia perlukan cahaya untuk jalankan fotosintesis kan. Pendedahan kepada cahaya ultra ungu dapat membunuh mikroorganisma. Okey. Suhu. Jadi kita tahulah suhu yang paling optimum untuk pertumbuhan mikroorganisma ialah 37 darjah Celsius kan. Suhu 35 hingga 40 darjah Celsius merupakan suhu optimum, suhu yang paling baik bagi pertumbuhan mikroorganisma. Sorry. Kadang-kadang suhu dalam 30, 31 hingga 40 tu okey lagi lah. Yang paling baik 37 lah kan. Keadaan suhu terlalu rendah seperti yang terdapat dalam peti sejuk merencatkan pertumbuhan mikroorganisma. Keadaan suhu terlalu tinggi pula membunuh mikroorganisma. Jadi sebablah kita letak makanan dalam peti sejuk supaya tak rosak. Kenapa tak rosak? Sebab mikroorganisma macam kulat tadi semua tidak boleh tumbuh, tidak boleh membiak pada suhu sejuk. Kita letak dalam peti sejuk. Kalau di negara Eropah kan, ataupun negara-negara yang ada musim sejuk, mereka pada musim sejuk, tahu mereka letak makanan, contohlah dia ada roti ataupun dia makan dengan cheese kan. Mereka letak dekat mana? Dekat luar tingkap. Pada musim sejuk lah, musim sejuk. Winter kan, dekat luar tingkap. Okey. Mula saya kata, kenapa letak luar tingkap? Saya fikir, Allah, tak terfikir pula. Patutlah letak luar tingkap. Kan? Sebab dekat luar tingkap tu musim sejuk. Tak ada binatang, tak ada semut apa nak pergi. Ataupun apa kulat-kulat apa semua tak tumbuh dekat roti tu. Sebab tempat dekat luar tingkap sejuk. Jadi, dia letak kat luar tingkap. Tak rosak makanan kan. Itu sains lah. Okay? Kita tak boleh lah letak luar tingkap lagi. Esok habis bersemut lah kan. Ataupun silap-silap kena makan dengan apa kan. Sebab kita kita tak ada musim sejuk. Jadi kita tak dalam peti sejuk lah. Okay. Jadi kalau suhu terlalu panas pun dia boleh membunuh mikroorganisma. Kalau suhu sejuk dia dia merecatkan pertumbuhan dia. Okey, nilai pH. Seperti kamu ketahui nilai pH tu ialah nilai yang menunjukkan keasidan ataupun kealkalian sesuatu benda lah, nilai pH. Nilai pH tu terdiri daripada 1 hingga 14. Okey, 1 hingga 6 pH berasid, 7 neutral, 8 hingga 14 pH beralkali. Nilai pH 7 iaitu pH neutral merupakan nilai pH optimum bagi pertumbuhan kebanyakan mikroorganisma. Terdapat sebahagian mikroorganisma yang dapat hidup di persekitaran yang sedikit berasid atau beralkali. Maknanya walaupun nilai pH 7 adalah nilai yang pH yang paling baik untuk pertumbuhannya, tapi ada juga sebahagian mikroorganisma yang hidup dekat persekitaran yang ada sedikit berasid ataupun sedikit beralkali lah. Kalau terlampau berasid, terlampau beralkali pun dia mati juga kan. Okey. Nutrien makanan lah. Okey. Untuk tumbuh di kebun makanan lah kan, macam kita lah kan. Kadar pertumbuhan mikroorganisma meningkat dengan kehadiran nutrien yang cukup. Kadar pertumbuhan mikroorganisma akan terencat walaupun dengan kehadiran nutrien apabila faktor lain seperti kelembapan, cahaya, suhu dan nilai pH adalah terhad. Maknanya jika faktor lain ada cahaya, dia ada makanan, mikroorganisma ada makanan, tapi faktor lain, kelembapan, cahaya, suhu, nilai pH itu terhad, dia tak boleh hidup juga walaupun ada makanan. Jadi kelima-lima faktor tadi iaitu nutrien, kelembapan, cahaya, suhu dan nilai pH diperlukan untuk pertumbuhan mikroorganisma. Okey. Cuba kamu tengok ni. Ini, tengok ni. Jawab sama-sama lah.
Okey, tengok. Ini satu eksperimen lah. Dia letak agar nutrien, ini mengenai faktor pertumbuhan mikroorganisma. Tengok, agar bernutrien yang ada dengan kultur bakteria, dia campur agar bernutrien dengan kultur bakteria ni diletakkan dalam satu piring petri ni, letak dalam tu. Pada akhir eksperimen, sebelah kiri ni ada sedikit ataupun tiada koloni bakteria. Dia letak tadi agar nutrien kan dengan kultur bakteria. Lepas tu sebelah kiri ni, dekat piring petri kiri ni, ada sedikit je ataupun tiada langsung koloni bakteria. Sebelah kanan juga pula ada koloni bakteria. Okey, ini saya nak tanya sikit lah. Siapa kat sini ya? Tengok jap. Siapa ada kat sini? Okey. Harap-harap ada lah. Saya tak kenal lah, sorry ya. Tapi saya panggil sajalah. Ya, try hero dululah. Muhammad Haikal Daniel ada tak? Ni, dekat yang ada sedikit ataupun tiada koloni bakteria ni, nutrien dan kelembapan. Nutrien dan kelembapan ada ke tak ada? Nutrien dan kelembapan. Dekat sini, dekat apa yang tiada koloni bakteria, dekat piring bateri yang tak ada koloni bakteria ni, ada tak nutrien dengan kelembapan? Muhammad Haikal Daniel bin Aziz, ada tak kat sini? Haikal? Tak ada? Marha Patricia ada? Ada tak Marha? Sedap nama. Kalau dia cakap ada. Ada tak? Marha Patricia. Nampak ni ya? Dia dekat sini dia tiada koloni bakteria. Tiada koloni bakteria. Nutrien dengan kelembapan air ada ke tak ada? Apabila koloni bakteria ni tak ada, maknanya nutrien ataupun makanan yang kelembapan tu ada ke tak ada kat situ. Faham tak? Apa siapa-siapa lah nak jawab? Ada ke tak ada? Anybody? Amir Hakim? Tak ada. Ada ke tiada? Tak ada. Tiada. Tiada. Ya, betul. Itu sebablah tiada koloni bakteria kan? Thank you Amir Hakim. Betul. Okey, cahaya. Cahaya terang ke gelap? Nak tanya. Tanya. Nasuha ada? Nasuha? Ada. Ada. Okey, cahaya terang ke gelap apabila dia tiada koloni bakteria, you rasa? Koloni bakteria dia tak ada. Jadi cahaya dia tu tempat terang ke gelap, you rasa? Terang. Terang. Betul kan? Tempat terang sebab tak ada koloni, sebab kebanyakan dia perlukan tempat gelap kan. Good. Thank you. Suhu. Suhu siapa nak jawab? Siapa-siapa saja. Anybody suhu. Suhu berapa? Kosong dia Celsius tu. 0 darjah Celsius, betul. Satu lagi? 70. Dia tak boleh tumbuh kan? 70, good. Sebab 0 dia terlampau rendah kan? Satu lagi 70. 30 itu 7 baik. Okey, faham tu. Okey. Nilai pH dia? 1 dengan 4. 1 dengan 14 kan? Betul tak? Sebab 1 tu pH terlampau berasid. pH 14 tu terlampau beralkali. Okay, dia tak boleh hidup lah. Itu sebablah dia tiada koloni bakteria. Thank you kepada siapa-siapa menjawab. Okey, yang sebelah kanan tu banyak koloni bakteria tu, nutrien kelembapan air, dia terbalik lah kan. Ada cahaya gelap, suhu 30 dengan 37. Yang baik lah kan. Nilai pH dia 7, iaitu pH dia neutral. Okay, kena faham konsep saja kan, tak perlu hafal pun. Ini adalah faktor pertumbuhan mikroorganisma. Okey. Sampai situ cuba sebab kita dah cerita tentang dunia mikroorganisma tadi, cuba buat kuis. Sikit je soalan. Ya, saya letak saya letak dekat ni. Cuba kau masuk ni. Masuk quizzes tu, cuba buat soalan. Cuba buat soalan. Saya bagi masa berapa? 5 minit sekejap kan? Sekejap je, 5 minit je. Cuba masuk buat soalan. Soalan tak banyak soalan sikit je. Okey, saya jap. Okey, cuba jawab. Cuba jawab soalan yang saya letak dekat dekat income message tu, dekat chat tu saya letak ni kan, quizzes. Cuba masuk, cuba jawab.
Okey, saya bagi kau masa 5 minit Okey, saya nak minum kejap, haus. 5 minit cuba jawab. Soalan tak banyak pun. Sekejap saya tengok apa soalan. Lupa dah. 14 soalan je. 14 soalan je. Okey, 5 minit buat dulu. Sekejap. Lepas ni kita tengok siapa yang berada di paling atas. Yang boleh jawab paling atas lah. Bukan bertanding kan, just for fun lah kan. Sambil-sambil tu boleh menguji kefahaman. Okey, teruskan 5 minit and then I'll be back. Minum sekejap. Ni yang menjawab, teruskan Kau boleh jawab semua lah. Jawab semua. Letak nama elok-elok Saya tak kenal pun Okey, buat dulu. 14 soalan je. Wow, Muhammad Kamil mendahului dengan mantapnya Hafizuddin. No name, tak ada nama. Okay. Letaklah nama. Tak mau tengok lagi lah. Kita ni dulu, tak mau tengok lagi. Cuma setakat ni Muhammad Kamil. Satu je silap. Good, very good. Kau buat sehingga 9.35.
Okey, kembali. Okey, kita tengok. Sekejap ah. Okey, kita tengok. Tu dia. Marha 100% accuracy. Satu attempt. Kamel, good. Adibers. Adibers. Adibah kan ni? Adibers, good. Nasuha, Hafizuddin. Nice lah korang. Kira lah. Fizi kurus. Dah kenapa? Kan? Ronaldo pun ada kat sini. Mesti yang minat Manchester United tadi ni. Good. Okay, nice. Okay, Siti Khadijah. Zik. Wah. Kelas Zik lah. Yana. Nice. Okay. Lee ke Lai? Nyunyi. Boy, pelik-pelik lah nama kamu. Muhammad Aidil Akasha. Nyonya pun ada. Good. Okay, Easy Fizzy Mat. No name. Ada dua no name ke tadi? No name. Satu. Okay. Kalau kamu buat 2 kali mesti semua betul kan? Okay, nice. Very nice. Okay, tu antaranya lah. Okay, antaranya. Tahniah kepada yang jawab apa satu semua betul dan tahniah kepada semua lah yang kamu menjawab. Okay, tahniah. Kamu insyaAllah dah faham ni. Okay, cuba kita tengok soalan tu. Tengok Sekejap, saya stop sharing sekejap. Good. Thank you. Okay, kita tengok. Kita tengok mana ni. Kita tengok soalan lah. Ni dia. Sekejap saya share soalan lah. Okey, ni dia. Soalan kan? Soalan ni kan? Okey, ramai jawab betul kan? Okey, yang silap tu boleh ulang sekali lagi ya. Boleh ulang lagi. No problem. Okey, virus dapat dilihat melalui mikroskop elektron kan? Jawapan dia lah. Virus tidak menjalankan respirasi, perkumuhan, pertumbuhan dan tidak bergerak balas terhadap rangsangan. Virus, benar ke? Tidak, benar jawapan dia. Kan? Okey, terdapat alga yang dapat dilihat dengan mata kasar. Benar juga. Alga yang besar kan? Dalam laut tu boleh lihat mata kasar. Okey. Soalan 4, berikut ialah habitat alga kecuali kat gurun lah kan? Senang lah. Soalan SPM pun ada yang soalan senang kan? Bukan semua susah kan? Ada soalan senang, ada soalan sederhana, ada soalan aras tinggi. Untuk bantu kamu juga kan? Okey. Okey, terus gurun, tanah lembap dan pokok gurun lah. Okey, soalan 5. Fungi seperti Allah seperti apa? Muko wujud secara berkoloni atau berkumpulan. Okey. Try jawab sekali lagi apa salah kan? Supaya boleh ingat lah. Kita jawab soalan ni supaya kita nak ingat sebenarnya kan. Dah faham, nak ingat, mesti kena jawab soalan. Virus tidak menjalankan respirasi, perkumuhan, pertumbuhan dan tidak bergerak balas terhadap rangsangan. Benar ke tak benar? Benar. Okey. Fungi unisel seperti yeast memijat secara aseks melalui pertunasan. Yeast memijat secara pertunasan lah. Okey. Pengelasan bakteria terbahagi kepada, seperti kita kata tadi kan, bakteria, cara mengelas bakteria, kita kelaskan dia melalui bentuk dia kan. Ada berapa bentuk? 4. Okay. Mikroorganisma terbahagi kepada 5 kan. Fungi multisel, banyak sel lah, seperti muko membijak secara aseks melalui pembentukan spora. Okey, dinding sel bakteria terbina daripada dinding sel. Dua kan? Jawab dua ni. Okey, dinding sel terbina daripada polisakarida, satu lagi asid amino. Yang ni kot yang silap tadi kot. Ada yang silap satu. Yang betul semua tu betul lah kan? Yang silap satu yang ni kot silap. Kita jawab dua kan? Dia ada polisakarida dengan asid amino. Okey, fungi multisel seperti muko membiak secara seks melalui muko tadi. Okey. Konjugasi. Muko melalui konjugasi. Bakteria merupakan mikroorganisma bakteria unisel. Saprofit memperolehi nutrien daripada saprofit.
organisma yang telah mati dan reput. Okey, good. Okey, kita teruskan sikit. Teruskan. Baik, teruskan sikit lagi. Kita sambung sikit lagi ya. Kita sambung sikit lagi. Kita tengok. Okey, 1.2 mikroorganisma berfaedah. Tak apa sampai pukul 10 kita stop. Mikroorganisma berfaedah. Okey, mikroorganisma juga ada yang faedah. Tahniah. Terima kasih kepada siapa yang menjawab. Lepas ni ada satu lagi, sikit lagi soalan. InsyaAllah kalau kita sempat kita buat soalan satu lagi. Okey. Aplikasi mikroorganisma berfaedah dalam kehidupan harian. Ni contoh dia lah. Kalau kecil, ini dalam buku teks ni ada ni. Saya ada buku teks sebab kamu kena ingat lah. Okey. Kalau nampak macam ni, kecil kan tak apa. Kita tengok. Dia ada aplikasi mikroorganisma berfaedah ni adalah pertanian, perindustrian dengan perubatan. Kan? Contohnya ni lah. Saya besarkan. Aplikasi mikroorganisma berfaedah ada dalam perindustrian. Dalam mana? Dalam makanan. Contohnya yeast. Kan? Buat roti kan? Adalah minuman. Okey. Nama dia Lactobacillus bulgaricus. Pelik kan? Ada buat barangan kulit. Itu contoh bakteria-bakterianya lah. Okay, ini keringat lah kan. Kadang-kadang dalam surat kertas 2, kok dia tanya kan, berikan contoh mikroorganisma dalam perindustrian kan. Ada makanan ke minuman barangan kulit. Itu dalam perubatan. Okay, dalam perubatan. Contoh apa? Hormon seperti insulin. Okay, DNA recombinant E. coli. Antibiotik seperti penisilin dengan vaksin lah. Ni contoh dia perubatan. Vaksin tu rotavirus digunakan vaksin kan. Salmonella sp dengan poliovirus. Okey, dalam aplikasi dalam pertanian. So dalam perindustrian, perubatan dengan pertanian. Bakteria penitritan. Satu lagi untuk pencernaan haiwan lah, pencernaan dalam perut haiwan kan. Itulah aplikasi mikroorganisma berfaedah dalam perubatan, perindustrian dengan pertanian. Okey, dalam perindustrian diulang saja tadi yang saya tunjuk tadi ni. Apakah itu? Okey, diulang saja. Okey, dalam minuman, dalam barangan kulit dengan makanan. Pertanian dalam pencernaan haiwan dengan bakteria penitritan. Tahu penitritan kan? Belajar kan? Perubatan, insulin, penisilin dengan vaksin. Diulang saja. Vaksin contohnya yang digunakan rotavirus, salmonella sp dengan poliovirus. Okey, potensi kegunaan organisma dalam bioteknologi dan kelestarian alam sekitar. Okey, mikroorganisma juga digunakan dalam teknologi bioteknologi lah untuk menjaga alam sekitar. Apa ni? Adalah senangnya sebenarnya. Okey, perkembangan bioteknologi terutama teknologi hijau dekat sekolah kan telah menjana idea penggunaan mikroorganisma untuk merawat sisa kumbahan dan menghasilkan ekoenzim melalui penampaian sisa pertanian. Apa ni? Nampak macam susah, senang je sebenarnya. Apa ekoenzim? Ekoenzim merupakan hasil semula jadi daripada sisa pertanian. Seperti sisa buahan dan sisa sayuran yang diperoleh melalui proses penampaian. Maknanya awak gunakan sisa buah-buahan dengan sisa sayur-sayuran tadi, awak gunakan dia untuk menjadi dia sebagai bahan pencuci. Itu contohnya lah. Okay, dinamakan ekoenzim. Kita guna sisa pertanian, sisa buah-buahan, sisa sayuran tadi melalui proses penampaian kita jadikan sebagai pencuci kan. Itu contohnya. Siapa pernah buat kan? Saya pernah dengan anak murid saya buat projek macam ni lah. Kita guna sisa sayur apa semua kan dengan buah-buahan kan. Kita simpan. Okey. Kita guna sebagai natural cleaning products. Maknanya kita guna sebagai pencuci yang semula jadilah. Tak campur ni pun. Campur apa tau? Guna sisa makanan, tumbuh-tumbuhan ataupun buah-buahan, kita guna sisa dan kita peram, kita masukkan gula kan, macam gula merah tu. Kita peram sisa tadi dengan gula tu selama lebih kurang sebulan. Lepas tu kita tapis, boleh guna sebagai pencuci. Bau pun harum. Kita tapis lah. Okey, ini larutan pembersih ekoenzim. Contohnya lah. Okey, larutan pembersih ekoenzim ini pencuci bahan kimia. Okey, ekoenzim merupakan hasil semula jadi daripada sisa pertanian seperti sisa buah-buahan atau sayur-sayuran yang diolah melalui proses penampaian tadi saya cerita tadi lah. Okey, ini perbezaan. Ini pun dah buku teks . Apakah bezanya
larutan pembersih ekoenzim dengan bahan pencuci kimia tadi. Yang mana lebih bagus? Kamu pun tahu kan. Proses penghasilan, ini sisa pertanian. Ini penggunaan bahan kimia. Tindakan terhadap lemak dan geris, pembersih ekoenzim ni menguraikan lemak dan geris kepada molekul lebih kecil. Sementara pencuci bahan kimia ni, okey, dia mengemulsi lemak dan geris kepada buih. Okey, mudah digunakan. Pembersih ekoenzim tak perlu disental kerana lemak dan geris mudah ditanggalkan. Bagus ni. Adalah secara semula jadi. Bagus. Pencuci kimia perlu disental dengan kuat. Jadi buatlah sendiri kan. Saya pun tak buat kat rumah, buat kat sekolah je. Okey, saliran tersumbat. Molekul kecil yang dihasilkan oleh enzim tidak menyumbatkan saliran. Buih daripada pencuci bahan kimia tu boleh menyumbatkan saliran. Okey. Oh, sorry. Kos larutan pembersih ekoenzim rendah. Bahan pencuci kimia kena bayar tinggi. Yang pembersih tu yang kita buat sendiri kan. Buah-buah yang dah tu kita buat sendiri. Penghasilan sisa kurang. Bahan kimia banyak. Alam sekitar mesra alam. Bahan kimia macam makan alam sekitar. Jadi larutan pembersih ekoenzim ni lebih selamat dan lebih berkesan digunakan selain kos dia rendah. Jadi boleh buatlah. Okey. Serum bakteria. Apa pula serum bakteria lactobacillus ni? Lactobacillus sp ni. Serum bakteria lactobacillus sp digunakan untuk merawat air sisa dan enak cemar dalam sistem saliran. Dia untuk merawat air sisa dengan sistem saliran lah. Okey, kita tengok tu. Okey. Serum bakteria lactobacillus sp digunakan untuk merawat air sisa dan enak cemar serta menyingkirkan bau busuk dalam sistem saliran seperti longkang. Dia juga buat baja kompos, menghasilkan enzim dan merawat sisa kumbahan juga. Ini adalah serum bakteria lactobacillus sp. Serum bakteria. Okey, kegunaan serum bakteria tu menyingkirkan bau busuk, membantu pencernaan haiwan ternakan, membuat baja kompos, memajukan industri perikanan, menghasilkan enzim dengan merawat sisa kumbahan. Okey, ni 1/3 lah pencegahan dan rawatan penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisma. Okey. Pencegahan dia, selain mikroorganisma berfaedah, wujud juga mikroorganisma berbahaya yang dikenali sebagai patogen yang menyebabkan penyakit. Patogen ialah mikroorganisma yang menyebabkan penyakit. Okey. Okey, teknik aseptik. Okey. Teknik aseptik ni adalah prosedur kesihatan yang dijalankan untuk menghalang jangkitan patogen ataupun selain menghalang, dia juga menyingkirkan patogen yang ada. Okey, oleh yang demikian, teknik aseptik bertepatan mencegah lebih baik daripada merawat sebab dicegah melalui dia menghalang jangkitan patogen ataupun dia disingkirkan patogen yang ada. Hal ini bermaksud mencegah seseorang daripada dijangkiti oleh patogen adalah lebih baik daripada merawat seseorang yang telah dijangkiti oleh patogen tersebut. Kan? Kita cegah dulu selain daripada rawat. Bila dah kena, rawat susah sikit. Jadi kita cegah dulu. Okey. Apakah teknik aseptik ni? Ada 5. 1. Pensterilan, pendidihan, penggunaan antiseptik, penggunaan disinfektan dengan penggunaan sinaran. Kita tengok, ini kamu dah belajar ni. Pensterilan ni apa? Pensterilan ni maksud dia membunuh ataupun menyingkirkan mikroorganisma daripada sesuatu objek. Itulah pensterilan. Okey. Kaedah dia bergantung kepada jenis mikroorganisma. Contoh pensterilan ialah apa? Suhu di dalam autoklaf yang melebihi 130 darjah Celsius dapat membunuh mikroorganisma dan sporanya. Ini contohnya lah. Ini contoh pensterilan, dia membunuh mikroorganisma kan. Contoh lain adalah penapis mikron pula digunakan untuk menapis zarah-zarah seni. Okay? Itu contoh pensterilan lah. Membunuh atau menyingkirkan mikroorganisma. Itu maksud pensterilan. Kaedah pensterilan ada 5 pula. Okay? Kaedah haba, kaedah bahan kimia, kaedah sinaran, kaedah tekanan tinggi dengan penapis. Okay, haba ni contohnya autoklaf lah. Okey, bahan kimia, sabun. Ini semua untuk membunuh mikroorganisma kan. Sinarannya, contohnya sinaran ultra ungu, tekanan tinggi, period tekanan, penapis dengan penapis mikron. Ini adalah 5 contoh kaedah pensterilan, iaitu menyingkirkan mikroorganisma. Pendidihan. Okey, pendidihan air pada suhu 100 darjah Celsius lazimnya digunakan untuk membunuh mikroorganisma juga. Okey, digunakan dalam contohnya botol jarum susu, jarum suntikan, botol susu, jarum suntikan dan peralatan doktor gigi. Okey, itu contoh dia buat pendidihan lah. Antiseptik pula.
Antiseptik ni kita secara mudahnya antiseptik ni kita yang digunakan bahan kimia yang digunakan untuk kita sapu kat kulit kan untuk mencegah jangkitan. Itu tak antiseptik. Okay, dia ada alkohol kan. Itu secara mudahlah. Okay. Dalam buku teks ni ada. Tengok. Contoh antiseptik ataupun jenis antiseptik yang disapu. Ubat kuning, nama dia ni, acrylflavin ataupun povidone ataupun alkohol isopropyl lah. Ini contoh antiseptik. Apa pula disinfektan? Okey, jika antiseptik kita sapu dekat kulit ataupun benda hidup, disinfektan pula ialah bahan kimia yang kita letak dekat benda bukan hidup. Kolam renang, kolam renang, cadar, tandas, itu kita guna disinfektan. Untuk apa? Untuk bunuh mikroorganisma juga. Okey. Macam guna Clorox macam tu lah kan, bahan peluntur kan. Tak boleh letak dekat kulit, luka ke tak boleh letak Clorox kan. Lagi jenuh lagi kan. Okay, disinfektan digunakan pada benda bukan hidup. Okay, sinaran. Sinaran ni kita guna macam contohnya sinaran ultra ungu yang kita gunakan untuk membunuh mikroorganisma dalam bilik bedah. Sinaran warna biru tu kan. Untuk membunuh mikroorganisma dalam bilik bedah. Itulah contoh sinaran. Okay. Okay. Ini antibiotik lah. Ini mengenai antibiotik. Okay. Yang kamu kena ingat ialah apakah antibiotik? Antibiotik ini penting ialah ubat yang digunakan untuk merawat jangkitan yang disebabkan oleh bakteria. Antibiotik ni ubat yang digunakan untuk merawat jangkitan yang disebabkan oleh bakteria. Itulah antibiotik. Antibiotik tidak berkesan terhadap jangkitan virus seperti demam biasa, semua dan batuk. Itu yang penting. Antibiotik ni untuk merawat jangkitan yang disebabkan oleh bakteria saja. Jika jangkitan itu disebabkan oleh virus, contohnya demam, sesama batuk, tak boleh guna antibiotik. Ingat tu bacalah. Kaedah rawatan penyakit berjangkit. Ini penyakit berjangkit lah. Contohnya pneumonia. Pneumonia ni yang menyerang paru-paru lah kan. Okey, cara rawatan pneumonia guna antibiotik. Contohnya penicillin kat bawah ni kan. Athlete's foot. Nama penyakit ni athlete's foot. Kaki atlet. Sebenarnya penyakit ni kalau secara mudahnya kita kata yang kaki kena makan air. Kaki kena makan air macam tu kan. Dekat kaki tu dia macam gatal-gatal kan. Okey. Sebab kaki tak dikeringkan dengan tu, jadi dia gatal-gatal. Nama penyakit tu nama dia athlete's foot. Dirawat dengan antifungal. Dia ada fungal lah kat situ sebab gatal kan. Tumbuh kulat kat situ ada fungi fungi. Okey, dirawat dengan antifungal. Satu lagi kayak lah, kayak dekat tengkuk kan, tu tahu kayak Okey, rawat dengan antiviral. Inilah contoh rawatan penyakit berjangkit. Okey, tamat untuk ini. Tapi sebelum tamat tu ada lagi 10 minit. Ada lagi 7 minit lah. Okey. Kita cuba buat ni. Cuba kamu buat kuis ni. Kuis ni sikit saja. Last. Okey, saya akan letak dekat chat. Cuba masuk jawab kuis tu. Okey, untuk memastikan kamu faham dan kamu boleh ingat lah. Kita kena ada soalan kan. Okey. Cuba masuk, cuba jawab kuis tu. Boleh masuk tak? Boleh kuis ni 8 soalan saja. Tak banyak. Tadi ada ni kan berbelas, tadi 14 soalan. Sekarang tak banyak lah. Kalau banyak, panjang pula masa kan. Nanti kamu boleh buat sendirilah kan. Dekat buku teks, dekat buku rujukan. Tu jawab kuis tu. Sekejap silap. Bukan 8, ini 18 soalan, sorry. 18 soalan. 8 satu lagi. Silap saya. 18 habis soalan pendek saja. 18 soalan, sorry. 8 soalan tu yang lain. Tak apa, kita ada masa. Masa ada lagi 7 minit. Sempatlah jawab. Saya sharekan.
Tak usah sangat lah. Cuma mungkin kamu confused saja. Sekarang 954. Cuba jawab dulu. Okey, dalam 1 minit lagi kita tengok. Okey. Okey, jom kita cuba tengok kamu jawab, kamu laju kan. Kita tengok siapa. Hafizuddin, good. Okey, satu je silap. Okey. Kim, KYM, Kim. Kimi Kim, good. Lee Ronaldo, hebat Ronaldo ni. Kan? Oreo lah, biskut pun ada. Okay, Sleepy ke? Janganlah Sleepy lagi. Good, nice Fatin masih lagi tak menjawab. Okay, I love you. Oh, I love you too. Nice. Okay, Nasuha, Maishi, Musharraf, Ra, wish. Tia, okay, good, nice. 8, 7. Tak ada orang, tak ada yang semua betul lah. Okay, tapi bagus lah ni. Najib, okay, Muhammad Salah pun ada. Gaduh dengan Ronaldo lagi kan. Okay, nice, very nice. Okay, sebelum kita habiskan 2 minit lagi, kita tengok soalan dia. Very nice Okay, saya rasa banyak kamu faham. Ini kita ulang kaji kan. Jadi, antara kamu, saya rasa banyak yang sudah faham, sudah ingat lah. Terang sekejap. Okay, kita tengok sekejap lah, setakat yang kita sempat lah. Sekejap. Bagus. Kamu jawab Terror kamu. Okey. Tengok soalan. Okey, tengok soalan dengan pantas lah. Okey. Apakah suhu optimum 37 lah? Kan? Apakah yang dihasilkan oleh fungi
antibiotik. Ni siapa yang silap kan? Jadi kamu tahulah mikroorganisma yang manakah membiak secara seks melalui pembentukan spora. Fungi. Kan? Berikut adalah faktor yang mempengaruhi pembiakan mikroorganisma kecuali pembiakan. Pembiakan mana ada faktor kan? Okey. Tinggal dalam badan manusia, membiak dalam mulut, usus, kulit dan sistem pembiakan. Tidak berbahaya. Apakah mikroorganisma tersebut? Flora normal, kan? Yang tak bahaya kan? Berapakah suhu bagi membunuh pertumbuhan mikroorganisma dan sporanya? Nak bunuh dia, kena suhu tinggi lah. 121 je Celsius. Yang mana merah tu jawapan je lah. Suhu manakah yang menyebabkan mikroorganisma tidak aktif? Tidak aktif, suhu sejuk lah. Kan? Kalau suhu tinggi membunuh, kalau tidak aktif suhu sejuk. 0 darjah Celsius, suhu putih sejuk kan? Mikroorganisma yang manakah boleh merontokkan tumbuhan dan haiwan yang mati kepada sebatian amonia? Bakteria yang akan menguraikan tumbuhan dan haiwan yang mati. Seorang budak perempuan telah berjumpa doktor kerana mengalami demam sesama. Doktor hanya berikan ubat tahan sakit kepada perempuan itu. Mengapakah doktor tidak memberikan antibiotik kepada budak perempuan itu? Sebab sesama disebabkan oleh virus kan? Jadi antibiotik apa? Antibiotik bertindak pada jangkitan bakteria sahaja kan. Virus antibiotik tak bertindak sebablah doktor tak bagi antibiotik kat dia. Okey, mikroorganisma yang manakah boleh menjalankan fotosintesis? Alga yang warna hijau tadi kan. Bacteriophage berada dalam kumpulan bacteriophage yang menyerang bakteria tadi kan. Dia adalah jenis virus. Antara berikut mikroorganisma yang manakah terlibat dalam penghasilan vaksin, antibodi dan insulin? Bakteria. Okey, berikut merupakan aplikasi mikroorganisma berfaedah kecuali saja perhotelan tiba dekat situ ini soalan bonus lah kan. Antara berikut yang manakah kegunaan serum bakteria? Kegunaan apa serum bakteria? Menghasilkan enzim. Okey. Okey, antara berikut yang manakah tidak berkaitan dengan penyakit berjangkit? Ekoenzim. Enzim itu kan untuk dia bahan pencuci kan. Okey, kumpulan mikroorganisma yang manakah melibatkan cara pembiakan secara seks dan aseks? Fungi betul, alga betul, protozoa betul, bakteria betul, virus salah. So 1, 2, 3, 4. Okey, salah satu aplikasi mikroorganisma berfaedah ialah dalam bidang perindustrian. Ini ingatlah bidang perindustrian. Jangan silap. Apakah bahan yang dihasilkan dalam bidang tersebut? Bidang perindustrian lah kena tengok. Kalau A itu vaksin, ini perubatan. Kan? Jadi perindustrian ialah minuman, makanan dan barangan kulit. Di manakah tempat yang boleh menggunakan desinfektan? Desinfektan digunakan pada tempat yang bahan bukan hidup kan. Kat kulit salah, mata salah, luka tak boleh guna. Contohnya macam klorok tadi kan. Kolam renang. Okey, good. Jadi dapatlah. Okey. Baik, jadi saya rasa dengan itu setakat ini sajalah kelas kita untuk pada malam ini. Terima kasih kepada kamu kerana bersama saya pada malam ini. Terima kasih dan insya-Allah kita akan jumpa lagi. Saya doakan semoga kamu teruskan belajar dan sabar dan teruskanlah. Okey, belajar. Terima kasih kerana bersama saya dan terima kasih kerana memberikan kerjasama jawab soalan yang saya berikan pada malam ini. Jadi insya-Allah kita akan jumpa lagi. Okey. Yang baik adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang kelemahan yang buruk itu semuanya daripada saya sendiri. Tiba Faris muncul kan. Taufik pun ada situ. Okey guys. Okey guys, terima kasih sama-sama. Ya, assalamualaikum. Okey. Okey, bye. Okey. Selamat berehat. Bye guys. Terima kasih. Bye guys. Okey, saya nak sama 10 3 minit terlebih 3 minit, sorry. Okey, siapa tu? Nabil. Hai Nabil, okey. Oh, ramai-ramai. Siapa? Oh, okey. Okey guys, jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.